Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujahid Nurhail bin Ahmad Syukri dari kelas PISMP PI5619 akan berkongsikan berkaitan dengan inovasi digital yang saya bina bagi subjek PIMK 3152 di bawah bimbingan Ustazah Maslihah binti Ismail. Okey, kita tengok isi kandungan di sini. Banyak isi kandungan yang terdapat dalam perkongsian inovasi digital saya pada kali ini. Kita pergi yang pertama, iaitu pengenalan. Inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Inovasi dilaksanakan oleh individu yang berfikiran kreatif. Terdapat pelbagai cara untuk menjadi individu yang berfikiran kreatif dan kritis, seperti dengan menimba ilmu, meneliti persekitaran dan seterusnya membina idea baru. Ketusan idea baru bukan sahaja dapat menghasilkan teknologi baru, membaiki kualiti sesuatu benda atau menyelesaikan masalah, malahan juga dapat mengubah ketamadunan manusia. Itu merupakan pengenalan bagi inovasi secara ringkasnya. Seterusnya, isu dan masalah menjadi punca terbinanya inovasi digital ni. Isu yang pertama adalah murid-murid mengalami kesukaran untuk mengingati huruf-huruf dalam hukum tajwid. Dan isu yang kedua, murid-murid bermasalah untuk menyatakan dan menyebut kembali huruf-huruf bagi hukum tajwid apabila ditanya. Jadi, kedua-dua isu dan masalah ini saya perolehi semasa saya berpraktikum di sekolah dulu. Jadi isu ini merupakan isu yang paling jelas dan nyata yang boleh mengganggu dalam proses penerimaan isi pembelajaran. Seterusnya, kajian literasi berkaitan isu dan masalah. Saya memetik satu refleksi daripada Sharifah Norma Syed Jaafar. Beliau menyatakan bahawa murid mengalami masalah dalam menjawab soalan berkaitan dengan tajwid selepas sesi talaqi dan musyafahah. Murid tidak dapat menjawab dengan tepat dan kebanyakan mereka masih keliru dengan huruf-huruf tajwid. Hal ini sehingga menyebabkan perbincangan tidak lancar dan bacaan murid tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang baik semasa membaca Al-Quran. Jadi, refleksi beliau ni sesuai dengan isu dan masalah yang saya bawakan, dan yang paling menjadi tumpuan ataupun poinnya di sini adalah murid-murid sukar untuk mengingati huruf tajwid. Disebabkan banyak sangat mungkin yang perlu murid faham dan tahu berkaitan dengan huruf-huruf tajwid ni, jadi menyebabkan berlaku kekeliruan. Jadi berbalik kepada guru untuk bagaimana mencari kaedah dan cara untuk menghasilkan PDP yang berkesan. Seterusnya, isi pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh murid. Okey. Seterusnya, objektif inovasi yang dibina. Objektif yang pertama, murid dapat mengenal pasti huruf-huruf dalam hukum tajwid qalqalah dengan lebih mudah. Dan objektif yang kedua, murid dapat menyatakan dan menyebut kembali huruf-huruf hukum tajwid qalqalah dengan betul. Jadi, selepas meneliti isu dan masalah yang dihadapi sebelum ni, jadi terbinanya inovasi digital ni untuk menyelesaikan masalah bagi hukum tajwid qalqalah ni. Dalam bidang tajwid, qalqalah ni tertumpu kepada untuk memastikan murid dapat mengingati huruf-huruf hukum tajwid qalqalah. Baik, seterusnya cadangan inovasi digitalnya adalah melibatkan kepada nyanyian dan lagu. Tertumpu kepada nyanyian atau lagu. Diberi tajuk Mari Mengenal Huruf Qalqalah. Melodi asal adalah lagu Chan Mali Chan. Jadi saya ambil lagu yang dah ada ataupun melodi asal yang dah ada, kemudian saya ubah liriknya supaya sesuai dengan isi pembelajaran yang nak diterapkan kepada murid. Baik, rasional daripada pembinaan inovasi digital saya ni, saya ada ambil beberapa petikan yang menyokong dalam pembinaan inovasi saya. Tengok yang pertama ni, aktiviti seni, muzik dan drama memberi peluang kepada kanak-kanak membuat penerokaan menggunakan pelbagai bahan dan teknik untuk tujuan meningkatkan daya imajinasi dan kreativiti secara semula jadi. Kurikulum standard prasekolah kebangsaan. Muzik juga adalah sebahagian daripada alam kehidupan kanak-kanak yang tidak dapat dipisahkan. Justru dunia kanak-kanak akan kosong tanpa muzik, menurut Zulkifli Yaakob 2007. Jadi semua petikan ini menyokong dalam penghasilan bahan PDP yang melibatkan kepada nyanyian ataupun muzik yang dapat memberikan impak yang positif dalam penerimaan isi pembelajaran dan juga keberkesanan dalam murid menerima apa yang hendak disampaikan oleh guru.
Baik, skop dan limitasi untuk pembinaan inovasi digital saya tertumpu kepada murid tahun 4, lebih tertumpu lagi untuk kelas saya mengajar iaitu 4 cemerlang, bidang tajwid, qalqalah, huruf-huruf qalqalah. Okey, baik. Model inovasi adalah model proses kreatif terarah yang mempunyai 4 fasa perkembangan, iaitu yang pertama fasa persediaan, melibatkan kepada pemerhatian dan analisis berkaitan dengan apa yang hendak dibina dalam inovasi digital. Kemudian fasa imajinasi, penjanaan idea, sintesis idea dalam penghasilan inovasi digital, apa yang hendak diterapkan dalam inovasi tersebut. Kemudian fasa perkembangan, penambahbaikan dan menilai daripada penjanaan idea tadi tu, membuat penambahbaikan serta menilai mana yang perlu ditambah baik dalam menghasilkan inovasi digital yang lebih cemerlang. Kemudian fasa tindakan, pelaksanaan dan amalan berterusan, menghasilkan projek akhir, seterusnya membuat penilaian kembali dalam menghasilkan projek akhir yang lebih berkualiti dan cemerlang. Itulah yang saya gunakan untuk model ni lah yang saya gunakan untuk menghasilkan proses inovasi digital saya. Seterusnya projek inovasi, ini merupakan lirik lagu bagi lagu Mari Mengenal Huruf Qalqalah. Ringkas sahaja lirik lagunya, lebih tertumpu kepada untuk membantu murid mengingat huruf-huruf qalqalah dengan akronim, kemudian juga menerapkan suasana pembelajaran yang seronok, yang santai, yang melibatkan kepada nyanyian dan lagu yang sangat dekat dengan murid. Okey, baik. Kita akan dengar lagu ataupun projek akhir video bagi lagu Mari Mengenal Huruf Qalqalah. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor 5 huruf qalqalah. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, itu semua 5 huruf qalqalah. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor 5 huruf qalqalah. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, itu semua 5 huruf qalqalah. Hai anak-anak murid semua, huruf qalqalah ada 5. Huruf yang pertama huruf ba, kedua huruf jim, ketiga huruf dal, keempat huruf qaf, dan yang terakhir huruf ta. Dan akronim untuk mudah mengingat huruf-huruf qalqalah adalah baju dah kotor. Jadi anak-anak murid semua, untuk mengingat huruf-huruf qalqalah dengan baik, ingatlah perkataan baju dah kotor. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Mari mengenal huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5 hurufnya. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor 5 huruf qalqalah. Baju dah kotor hoi hoi, baju dah kotor hoi hoi, itu semua 5 huruf qalqalah. Mari mengenal. Baik, itu tadi merupakan projek akhir inovasi digital saya. Ada video dia dan juga lirik dalam video tadi tu. Itu merupakan inovasi digital yang saya bina. Okay, anggaran kos, seterusnya anggaran kos bagi pembinaan inovasi tersebut. Kalau melibatkan duit, dia tidak memerlukan sebarang pengeluaran kos yang melibatkan RM1. Tak ada, sebab hanya memerlukan kepada penggunaan aplikasi edit yang percuma saja dan hanya memerlukan kepada sedikit kemahiran dan juga masa
untuk menghasilkan inovasi digital ni. Seterusnya, maklum balas. Maklum balas yang saya minta daripada rakan-rakan saya tentang pelaksanaan inovasi digital tu. Boleh baca dekat sini. Semua maklum balas ni menyokong dalam bahan PDP yang melibatkan kepada nyanyian, yang mereka nyatakan bahawa PDP yang melibatkan nyanyian ini dapat menarik minat murid dan membina suasana kelas yang lebih kondusif dan seronok. Baik. Bukti keberkesanan inovasi. Kalau boleh tengok dekat sini, grafik dekat sini. Izhara Halki, Edgar Makruna dan Qolqolah. Jadi, saya menggunakan kuis untuk saya mengukur keberkesanan pelaksanaan inovasi saya ni, dan saya lihat untuk mereka menyatakan kembali apa yang mereka ingat berkaitan dengan huruf-huruf Qolqolah tu lebih baik. Lebih baik disebabkan mungkin lagu tadi dan juga akronim tadi dapat membantu mereka mengingat dengan lebih mudah lagi apa sahaja huruf-huruf dalam hukum Qolqolah. Dan di sini pencapaian dalam mereka menjawab kesemua betul bagi hukum tajwid Qolqolah adalah yang paling tinggi. Seterusnya kesimpulan daripada pembinaan inovasi saya. Penghasilan inovasi yang baik dapat memberikan peluang kepada murid untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Kaedah pembelajaran yang berkesan mampu membina suasana pembelajaran yang positif yang sekaligus memberikan pengalaman yang berharga kepada murid untuk meneroka kelebihan dan potensi diri mereka dengan lebih berkesan lagi. Jadi itu saja perkongsian saya berkaitan dengan inovasi digital saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.